Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil la rayba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawli wal ikhlasa fil 'amal wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi serta seluruh ahli kuasa masjid, guru-guru, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini, dan dalam kita baru pertama kali dah berjumpa kot. Saya baru kali pertama bertemu dengan tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin dah bertemu dengan saya, Allah. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala bertemukan kita pada malam ini. Seperti mana disebutkan tadi, malaikat berjaya, malaikat pun mendoakan kita. Mudah-mudahan ikan di laut mendoakan kita. Saya biasa sebut perumpamaan orang yang duduk dalam majlis ilmu banding dengan orang yang duduk di rumah tengok ikan dekat akuarium dia. Orang duduk di majlis ilmu, ikan di laut, doakan dia. Orang yang duduk di rumah tengok ikan kat akuarium, ikan tu pun naik nyampah tengok dia. Dia ingat ikan tu tak nyampah, ikan tu pusing ke kanan, pusing ke kiri, bila lah tuan aku nak belah. Pasal apa ikan tu pun nyampah? Sebab tunggu kita datang majlis ilmu lah. Kita datang majlis ilmu, ikan doakan, gitu lah. Maknanya sebalik daripada itu, kalau kita tak datang, kan nyampah. Begitulah. Pasal bila kita datang, dia gembira, dia seronok kita datang ke majlis ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, tajuk yang diberi pada saya pagi tadi, baru saya pesan tajuk dia. Tak hati pun bagi tajuk lah gini, kata aku mengharapkan syafaatmu ya Rasulullah. Tajuk tu nanti saya minggu lepas saya baru dia forum tajuk yang sama, lebih bang sama. Jadi dia buah ulangan juga lah, dia macam TV juga lah, ulangan kan. Ini dia ulangan tapi untuk tuan-tuan lah. Minggu lepas saya berforum dengan Ustaz Isaini Yahya Pelik di masjid Taman Tar Ampang. Di dalam forum tersebut bincang khusus selama 2 jam cerita tentang syafaat Nabi SAW. Dan dalam forum tersebut macam biasalah, saya yang bercakap, Ustaz seorang lagi pun bercakap, Ustaz saya ini jadi pengusi majlis waktu itu pun bercakap. Jadi banyaklah input yang saya pun dapat sebenarnya. Kalau kita perhatikan tengok, sekarang ni bulan Safar, biasanya tajuk begini ni tajuk orang bagi waktu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal biasanya orang bagi tajuk ni. Jarang orang bagi tajuk ni bulan Safar. Sebab apa orang biasa bagi tajuk ni bulan Rabiul Awal? Sebab Maulid Nabi SAW. Yang jadi masalahnya adalah bulan Maulid pakat ingat Nabi SAW belaka. Bahkan berharap macam nak rak untuk menunjukkan kasih sayang pada Nabi SAW. Tapi masalahnya lepas berharap balik lupa balik pada Nabi SAW. Balik daripada berharap, buka Astro tengok Maharaja Lawak Mega, kumpulan Sifu. Sudah lupa terus pada Nabi SAW. Nak ingat balik Nabi bila? Tahun depan pula, bulan Rabiul Awal berikut. Malu kita dengan Nabi SAW. Macam mana dah agak-agaknya kita nak bertemu dengan Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Kita nak mengaku kita sebagai umat baginda, dan kita nak minta syafaat daripada baginda SAW. Sedangkan kita pun ingat Nabi cuma setahun sekali. Tahun bulan yang paling banyak, bulan Rabiul Awal. Lain bulan tak ingat. Maka bulan Safar ini sebenarnya adalah bulan yang sepatutnya jadi sekurang-kurangnya jadi mukadimah untuk menunjukkan kepada kita bukannya ingat Nabi cuma pada bulan Rabiul Awal. Safar, Rabiul Awal akan bertemu kita kalau kita panjang umur minggu depan lah kan, minggu lebih lagi. Lebih kurang minggu lebih lagi ni kita akan bertemu pula dengan bulan Rabiul Awal. Marilah kita periksa balik. Adakah kecintaan kita kepada Nabi SAW makin bertambah daripada bulan Rabiul Awal tahun lepas,
ataupun makin berkurang. Tahun lepas tuan-tuan dengar dah ceramah-ceramah, kuliah-kuliah yang disampaikan oleh asatizah kita, oleh doktor guru kita yang bincangkan tentang Nabi SAW. Waktu tu mekar cinta kita kepada Nabi SAW. Waktu tu rasa membuat-buat rasa rindu kita kepada Nabi SAW. Tapi itu waktu itu, tahun lepas. Sekarang ni bulan lepas, 2 bulan lepas, agak-agak sama lagi tak kerinduan kita kepada Nabi SAW. Kalau sama banyak ataupun makin bertambah, syukur kepada Allah SWT. Tapi kalau makin kurang, nampak sangat kita sayang Nabi pun bermusim. Kita pada Nabi pun rupa-rupanya bermusim. Sedangkan Nabi menyayangi kita, tak kira apa, tak kira musim dan sebagainya. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kita sebutkan dalam tajuk ni tentang syafaat. Apa dia syafaat? Orang Melayu pun pakai syafaat juga. Kita pakai syafaat. Bunyinya P juga, syafaat. Okey, syafaat dalam bahasa Arab kan? Senang, itu memang dalam bahasa Arab kan? Syafaat. Syafaat ni asal daripada perkataan apa? Asal daripada perkataannya, daripada perkataan as-syaf'u. As-syaf'u ni apa maksud dia sebenarnya? As-syaf'u ni asal maksud dia perkataan. Maksud, kalau literally, maksud as-syaf'u adalah genap. Al-witru artinya ganjil. Sebab kita semayang witir, semayang witir itu kan ganjil, 3 rakaat, 5 rakaat. Mana boleh semayang witir 4 rakaat, paling kurang witir 1 rakaat, mana ganjil juga. Asyafu maksudnya genap. Itu asalnya. Habis itu apa kena mengena pula syafaat Nabi dengan genap ni? Kerana asal perkataan genap ini sendiri pun, asyafu ini sendiri pun, asal perkataan asyafu ini adalah menambah baik kepada satu benda yang dah sedia ada. Dia bagi tambah. Asyafu ni biasalah orang-orang Arab dulu, kalaulah dia ada 1 ekor binatang, 1 ekor lembu contohnya, bila dia minta tambah jadi 2, dia akan kata genapkanlah. Syafi' wajib ataupun isfa', genapkan. Bila dia sebutkan genapkan tadi tu, maksudnya tambah 1 lagi. Dah, tadi dah ada 1, tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi ni jadi bonus ataupun ekstra. Maka syafaat yang disebutkan di dalam istilah pula, dia adalah ekstra ataupun tambahan kepada kebaikan yang dah sedia ada. Dah ada kebaikan, ditambah lagi kebaikan itu, maka itulah yang dinamakan sebagai syafaat. Ambil daripada perkataan tadi itu. Sama jugalah seperti mana syafaat di dunia. Syafaat di dunia ni ada, bukan saja daripada Nabi SAW, bahkan daripada saya pun boleh bagi syafaat kepada tuan-tuan. Kata tak boleh bagi syafaat. Boleh. Contohnya tuan-tuan rasa boring dengan ceramah saya, rasa nak cepat habis. Saya pun 8.30 terus stop balik KL. Kira saya bagi syafaat lah kepada orang yang boring ni. Pasal dia dah penat dah. Jadi itu pun namanya syafaat. Ataupun syafaat bagi seorang jiran. Kalau dalam kitab-kitab fiqh biasa digunakan perkataan syafaat ini pada jiran ataupun pada rakan kongsi. Katakanlah saya ada sebidang tanah berkongsi dengan seorang lagi. 2 orang ada rakan kongsi kepada sebidang tanah. Bila A dengan B ni rakan kongsi pada sebidang tanah, B nak jual tanah dia ataupun bahagian dia, dia kena tanya dulu kepada A sebelum dia jual kepada orang lain. Dia tanya dulu pada A, hang nak tak beli bahagian aku? Kalau tak mau, aku nak jual pada orang lain. Okey. Jadi ini pun dipanggil sebagai syafaat. Padahal itu harta aku, sekali aku lah, aku nak jual kat siapa pun. Kalau ikut kan. Tapi dalam kitab sebut tentang bab syafaat, maka A tadi itu dapat syafaat sebab ini adalah sebab dia juga ada separuh daripada harta tadi. Ini dalam syafaat di dunia. Syafaat di akhirat macam ni. Syafaat di akhirat yang kita nak sekarang. Dan kita tengah cerita sekarang ni syafaat daripada Nabi SAW. Kita bincang tentang syafaat di akhirat. Syafaat ini di akhirat juga ada daripada Nabi dan ada juga daripada orang lain. Ada daripada Nabi SAW dan kita biasa dengar juga hadis. Kita biasa dengar cerita tentang orang yang hafal Quran, dia boleh syafaat 70 orang. Ada hadis cerita tentang orang yang berjuang syahid di jalan Allah, boleh syafaatkan 70 orang. Ada hadis yang lain tentang orang alim boleh memberi syafaat. Orang-orang alim boleh bagi syafaat. Ini semua maknanya orang ramai boleh bagi syafaat kepada manusia lain. Tapi apa bezanya syafaat orang lain dengan syafaat Nabi SAW? Yang kita tengah cerita malam ni, syafaat Nabi SAW. Syafaat Nabi SAW ni pula ada macam-macam kategori tak? Ini macam kuliah saya mesti juga.
Ini juga dia ada poin-poin dia, tuan-tuan bayang gila dalam kepala otak tu buat peta bidang. Ya? Okey. Bila syafaat Nabi SAW ni pula ada macam-macam kategori. Syafaat daripada Nabi SAW yang paling utama dipanggil syafaatul uzma, syafaat yang paling besar sekali, yang dibacakan oleh kita sendiri pun setiap kali selepas daripada azan kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Yang disebutkan dengan maqaman mahmud tadi itu apa dia? Kedudukan yang terpuji tadi itu. Apa dia kedudukan yang terpuji ini? Nabi SAW kata, aku mengharapkan itu adalah syafaat daripada aku untuk umat aku. Apa dia syafaat Nabi SAW yang dipanggil syafaatul uzma? Sebab apa dinamakan syafaatul uzma? Sebabnya kisah yang tuan-tuan pun dah biasa dengar sebenarnya. Kisah bagaimana, seperti mana disebutkan oleh hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari aja, disebutkan tentang bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat. Nanti pun tuan-tuan dah biasa dengar dalam kuliah-kuliah dan sebagainya kan. Keadaan hari kiamat, seorang tu matahari dekat tinggal, lepas tu apa? Peluhnya kan, peluhnya membasahi sampai ada sebahagiannya sampai ke dia punya musulan, sebahagiannya sampai ke lutut, sebahagiannya sampai ke sini kan. Maknanya berdasarkan kepada kadar amalannya. Ketika itu manusia sudah gelisah, tak tentu arah. Tuan-tuan cuba bayang tuan-tuan, resah gelisah dekat kiamat dalam keadaan penuh macam tu. Orang datang kuliah, ustaz cakap boring sikit pun dia dah resah gelisah. Tengok jam, berapa nak habis? Dah masuk waktu isyak ni, tak berhenti lagi ustaz. Itu resah gelisah dalam taman syurga pun dia boleh resah gelisah. Apatah lagi kalau dia resah gelisah dengan matahari dekat atas kepala. Lagilah resah gelisah. Dalam keadaan kegelisahan itu, dalam keadaan orang semuanya memikirkan tentang diri sendiri, ketika itu orang bertanya kepada Nabi Adam AS kan. Kita ni kan popular. Tanya pada Nabi, wahai Nabi Adam, boleh tak minta pada Allah Ta'ala cepatkan sikit, bagi cepat sikit dihitung amalan kita, supaya orang yang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Cepat sikit selesai kan. Jumpa Nabi Adam kata apa? Allah Ta'ala tak pernah marah seperti mana marahnya Allah Ta'ala pada hari ini, dan takkan Allah Ta'ala marah seperti ini lagi pada hari yang kemudian. Maknanya hari ini ni, hari pertama aku tengok Allah Ta'ala paling marah sekali. Kemarahan Allah Ta'ala terjelas pada hari ini. Jadi aku ni pula dulu pernah buat maksiat, pernah buat dosa pada Allah Ta'ala. Nabi Adam kata aku pernah buat dosa. Asal itu, dia kata aku buat maksiat, maknanya aku lawan. Lawan apa? Lawan perintah Allah dalam cerita yang popular juga, cerita makan pohon di syurga tu kan. Kali Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Jumpa pula dengan Nabi-Nabi yang lain kan. Dalam kisah tu jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Isa. Semua dia menceritakan tentang kesalahan-kesalahan mereka, melainkan Nabi Isa. Nabi Isa tak ceritakan kesalahan dia. Nabi Musa cerita kesalahan dia apa? Apa kesalahan Nabi Musa? Lupa Nabi Musa punya kesalahan apa dia? Ini kena baca balik. Ini buku sejarah pada anak kita tu kan? Ataupun tanya anak kita boleh Nabi Musa punya kesalahan apa dia? Dia pernah menampar muka seorang sampai mati kawan kan? Dia kata aku pernah membunuh seseorang. Nabi Musa. Nabi Ibrahim apa dia? Kesalahan dia? Menipu. Betul. Nabi Ibrahim kata aku telah menipu. Dia bukan tipu macam mana pun, dia buat hilang dah kan. Waktu yang dia potong semua berhala-berhala, dia pecahkan berhala tu lah, kali dia gantung kapak dekat berhala yang paling besar tu kan. Okey. Jadi itu cerita yang popular lah yang kita tahu. Lepas tu tanya pada Nabi Isa tak sebut pun dia punya dosa. Sebab kalau kita baca dalam sejarah pun kita tak nampak ke apa dia pula salah Nabi Isa. Jadi memang dalam hadis Nabi SAW pun Nabi tak sebut pun apa Nabi Isa akan cakap. Cuma Nabi Isa kata nafsi juga, sama juga dengan Nabi-Nabi yang lain. Dia kata aku juga. Aku tak pernah tengok Allah Ta'ala marah macam ni, dan aku untuk aku saja. Kamu semua ni tanyalah atau mintalah kepada Muhammad SAW. Ini Nabi Isa kata. Lain kali bila berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, barulah Nabi SAW meminta kepada Allah SWT. Nabi kata ummati dalam hadis itu. Wahai Allah, ini umat aku macam mana ni keadaan umat aku, teruk sangat, dan waktu itulah barulah bermulanya hisab.
Jadi inilah yang dipanggil sebagai syafa'atul uzma. Sebab apa? Kalau tak kerana Nabi SAW bagi syafaat tadi, nescaya orang semua akan duduk dalam peluh masing-masing, duduk tunggu bila Allah Ta'ala nak hitung. Dan dipanggil juga syafa'atul uzma kerana Nabi-Nabi yang lain semua tak boleh bagi syafaat melainkan Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah syafaat paling besar sekali. Nabi-Nabi yang lain walau hebat di mana sekalipun, tetap Nabi Muhammad SAW sahaja yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada seluruh umat manusia, termasuklah pada Nabi-Nabi yang tadi. Nabi Muhammad SAW bagi syafaat kepada bukan saja umat yang akhir zaman macam kita, yang jahat, yang teruk macam kita ni, bahkan kepada Nabi-Nabi juga. Nabi Muhammad SAW yang bagi syafaat. Okey, ini dipanggil sebagai syafa'atul uzma. Lepas daripada itu apa lagi? Lepas daripada itu pun, walaupun dah dihitung, syurga pula tak buka pintu lagi. Sampailah Nabi SAW pergi ke pintu syurga. Nabi tanya, Nabi minta dibuka oleh penjaga pintu syurga. Penjaga pintu syurga tanya, siapa engkau? Man anta? Nabi Muhammad jawab, ana Muhammad, aku Muhammad. Maka penjaga pintu syurga kata, jika demi engkau aku tidak dibenarkan ataupun aku diperintahkan untuk membuka pintu hanya untuk engkau saja. Untuk engkau saja aku boleh buka pintu sana. Maknanya kalau tak kerana engkau, aku tak akan buka pintu. Pintu syurga pun tidak terbuka melainkan selepas Nabi SAW sampai depan pintu syurga. Barulah boleh terbuka pintu syurga. Ini pun syafaat daripada Nabi SAW. Macam mana Nabi boleh dapat keistimewaan tadi? Ada lagi syafaat-syafaat yang lain. Tapi macam mana Nabi SAW dapat syafaat-syafaat ini? Sebab ada satu benda Nabi special sikit banding dengan sahabat, banding dengan Nabi-Nabi yang lain. Disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap Nabi ada doa yang mustajab. Tetapi aku kata Nabi, fakhtabatu, aku menutup, aku sembunyikan, aku simpan doa aku sampai ke hari kiamat. Doa yang mustajab ni aku simpan sampai hari kiamat, supaya bila ke hari kiamat nanti aku boleh mendoakan umat aku. Nabi SAW punya minat pada umat Nabi SAW. Nabi simpan doa tu, simpan siap-siap, nanti hari kiamat aku nak tuntut, aku nak minta daripada Allah SWT. Yang sekarang ni Nabi-Nabi yang lain semua dah minta, melainkan Nabi SAW. Dia kata Nabi dapat doa yang mustajab. Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau satu Nabi doa lain tak mustajab ni, satu ni dia kena jawab juga. Dah kata Nabi simpan satu doa ni, macam mana dengan doa-doa yang lain daripada Nabi SAW? Ulama hadis mensyarahkan, mereka mengatakan maksud kat sini adalah doa Nabi mustajab lah ke? Tapi yang ini telah diberi garanti oleh Allah SWT. Allah Ta'ala suruh pada Nabi-Nabi ni minta satu yang confirm aku akan bagi. Macam tu. Jadi pada Nabi-Nabi yang lain ni, semua bila Allah Ta'ala bagi tahu macam tu, semua minta. Melainkan Nabi Muhammad SAW, yang satu yang special ni Nabi simpan untuk umat bagi dia pada hari kiamat. Sebablah Allah Ta'ala menggambarkan Nabi SAW dalam ayat Quran. Allah Ta'ala berkata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi. Apa dia? Telah datang kepada kamu seorang Nabi. Nabi daripada sisi kamu, daripada kalian, daripada umat manusia juga. Azizun alaihi ma anittum, berasa berat, berasa hebat atau berasa susah, payah ke atas dia apa yang kamu dituntut kesusahan. Manusia umat Nabi dituntut kesusahan, Nabi berasa payah. Aziz, berasa susah pada Nabi SAW, berasa berat pada Nabi SAW kepayahan kamu. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, sangat-sangat prihatin kepada kamu. Bil mu'minina raufur rahim, bukan setakat prihatin, malah Nabi pada orang-orang yang beriman bersifat raufur rahim, sangat kasih penyayang, sangat belas lagi maha penyayang, sangat penyayang. Nabi SAW digambarkan oleh Allah Ta'ala ini sifat daripada manusia. Antara yang membuktikan ini lagi, Nabi dapat doa pun Nabi tak doa siap. Sebab Nabi risau, Nabi takut sangat kesusahan yang menimpa umat dia pada hari kiamat. Kita perhatikan, ini Nabi SAW. Nabi ni betul. Dan jadi itu kasih Allah Ta'ala. Dia kalau tak sayang kita pun tak apa. Dia tak perlukan apa-apa daripada kita. Nabi tak perlu apa pun daripada kita. Sebab Nabi dah dimiliki kasih Allah.
Yang perlukan kepada kasih sayang ini adalah kita, bukan Nabi. Kita yang berharap kepada kasih sayang itu. Nabi tak perlu, tak perlu. Tapi kita yang perlu kepada kasih sayang Nabi SAW. Tapi dalam keadaan macam tu Nabi sayang kita lebih daripada kita sayang Nabi. Macam mana agak-agak? Nabi sayang kita lebih daripada kita sayang Nabi. Sedangkan Nabi tak perlukan sayang kita. Kita yang perlu sayang Nabi. Tapi Nabi pun tak sayang kita lebih daripada kita sayang Nabi. Betul tak Nabi sayang kita lebih daripada kita sayang Nabi? Betul tak kan? Kan ada yang kata tak, saya sayang Nabi lebih dia Nabi sayang tu. Cakap boleh kan? Cakap seimbang boleh. Tapi Nabi SAW tentu sayang umat dia lebih daripada kita sayang kepada Nabi SAW. Dan itu kan, kalau kita tak sayang, nampak sangat kita lebih teruk lebih daripada kacang dilupakan kulit. Bukan sekadar kulit dilupakan, semua sekali dilupakan. Dengan perempuan juga dilupakan. Inilah yang berlaku kepada kita umat akhir zaman sekarang. Nabi SAW dihina, dikutuk, hukum hakam Nabi dipermain, hukum hakam Nabi dibuat tak indah. Kita buat bodoh. Ini umat akhir zaman. Duduk depan TV tengok Manchester United lawan West Ham FA Cup malam ni. Duduk raya. Nabi kena hina kita pilih apa? Nabi punya hukum yang Nabi tinggalkan untuk kita laksanakan, kita buat bodoh. Kita tidak suka pula dengan hukum yang lain. Hukum British lagi kita suka pula daripada hukum Nabi SAW. Macam mana kita boleh mengaku kata kita sayang pada Nabi SAW dalam keadaan ini? Kita tahu yang berahmati Allah. Apa lagi jenis syafaat Nabi SAW? Dia kadang-kadang kita boleh dengar itu, ini biasa lagi Ustaz. Ada tak lagi syafaat lain? Syafaat Nabi SAW pada umat Nabi SAW, ada satu jenis syafaat dipanggil syafaat bagi orang yang beriman supaya diangkatkan lagi darjat. Kita punya pahala ni sikit je. Allah Ta'ala bagi darjat banyak dah, tapi masih lagi rendah berbanding dengan selepas daripada Nabi pula doakan untuk itu. Mana kata tadi dekat pintu syurga kan, dah masuk syurga pun Nabi bagi syafaat lagi. Siapa yang dah masuk minta pula supaya diangkatkan pula darjat. Okey, itu jenis yang ketiga. Ada lagi pula jenis yang keempat. Ini pula adalah golongan orang-orang yang sepatutnya masuk neraka. Orang yang berdosa, dia ada pahala, dia ada dosa. Nabi bagi syafaat macam mana? Bagi pula mereka ni masuk ke syurga tanpa hisab. Tak masuk neraka, masuk terus ke syurga direct, walaupun ada lakukan dosa yang banyak pada di atas muka bumi. Okey, inilah spesial lagi kan. Ada lagi pula yang Nabi SAW bagi syafaat kepada orang yang dah masuk neraka. Dah masuk neraka, dikeluarkan daripada neraka, boleh masuk ke syurga dengan syafaat Nabi SAW. Dengan izin Allah Ta'ala tentu sekali. Lagi, ada lagi jenis syafaat Nabi SAW. Ada lagi syafaat Nabi SAW satu lagi adalah pada orang kafir pula. Kita cerita tadi pada orang Islam ke? Pada orang kafir pun ada Nabi syafaat. Macam mana? Nabi syafaat pada orang kafir seperti mana yang ditanya oleh Sayyidina Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, bapa saudara engkau, Pak Nakan Han, bapa saudara engkau Abu Talib, dia dah bersusah payah menjaga engkau daripada engkau kecil, mempertahankan engkau apabila engkau hendak diserang oleh musuh, oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang pertahankan Nabi adalah Abu Talib. Sekarang ni engkau tak boleh tolong ke dia? Tak boleh ke tolong dia balik? Kan dia dah mati, Abu Talib dah mati, tak boleh tolong dia tu. Nabi SAW bagi tahu apa dia? Abu Talib asalnya berada dalam api neraka yang sangat dalam, yang terlalu dalam, di lubuk api neraka. Tapi aku telah memberi syafaat kepada dia supaya dia diangkat ke api neraka juga, tapi duduk tempat yang paling high class sekali. Maksudnya yang paling kurang sekali kena api neraka ini. Tapi itu pun ulama kata yang paling kurang sekali api neraka itu pun yang mana apinya kena pada kaki, kepala otak menggelegar. Itu paling kurang. Itu dia diskaun habis lah tu. Maknanya bagi diskaun azab kepada Abu Talib. Ini syafaat daripada Nabi SAW.
Sama juga seperti mana yang disebutkan hadis yang diceritakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Diceritakan satu kisah bagaimana Abu Lahab dapat setitik air di dalam api neraka pada hari Isnin, sebab dia memerdekakan Suwaibah setelah Suwaibah bagi tahu kepada dia tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah ni excited. Ibu Nabi Aminah baru dapat anak lelaki. Jadi Suwaibah pun pergi jumpa dengan tuan dia Abu Lahab. Tuan, kamu baru dapat anak saya lelaki. Anak Abdullah orangnya adalah anak lelaki kan. Orang Arab Jahiliyah ni kan seronok dapat anak lelaki kan. Jadi dia punya seronok, dia terus kata engkau merdeka wahai Suwaibah. Terus dimerdekakan dia punya hamba dia tadi. Dengan sebab kegembiraan dia dengan kelahiran Nabi SAW, dia dapat juga sikit syafaat, iaitu dapatlah setitik air pada setiap hari Isnin. Ini Abu Lahab yang confirm jahat, Abu Lahab yang confirm masuk neraka, Abu Lahab yang kita baca dalam surah Al-Lahab, Allah Ta'ala telah mencelakakan dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. 2 kali Allah Ta'ala celakakan dia dalam satu ayat. Tak ada lagi manusia lain yang Allah Ta'ala celakakan macam Abu Lahab. 2 kali dalam satu ayat. Punyalah begitu pun pasal dia gembira dengan kelahiran Nabi SAW, ada juga sikit dia dapat kelebihan. Ini Nabi SAW punyalah Nabi ni memang Allah Ta'ala utuskan rahmat bagi seluruh alam. Memang rahmat sungguh pada seluruh alam. Itu tidak. Nabi SAW yang sebagai rahmat kita tak ingat. Lagu rahmat kita ingat. Lagu-lagu yang rahmat kita ingat. Nabi yang jadi rahmat bagi seluruh alam kita tak pedulikan. Malah kalau tanya tentang sirah Nabi pun saya risau tanya pada program ke depan ni. Takut-takut kan dia lagi tak dijawab kan. Macam mana kalau kita tanya satu-satu sirah Nabi SAW, atau ramai di kalangan kita yang boleh jawab betul-betul. Ini muka kita nak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Saya tahun lepas dalam TV Hijrah, waktu bulan Maulid, bulan Rabiul Awwal, dia orang tunjukkan kepada saya satu video yang lama dah, saya tengok beberapa tahun lepas lah. Video yang dibuat di negeri Arab, tajuknya Laukana Bainana. Andai baginda bersama dengan kita. Kalau Nabi SAW sama kita macam mana? Jadi lepas dia video tu, dia interview pula orang ramai dekat tepi jalan. Dia interview orang ramai ni TV Hijrah, dia buat wartawan dia interview orang tepi jalan. Orang tepi jalan ditanya, kalau Rasulullah ada di sini pada hari ini, apa tuan nak buat? Apa perasaan tuan? Tanya pada orang. Ada seorang jawab, kalau Nabi ada, saya nak cium tangan dia kuat-kuat. Seorang lagi bila dia tanya, kalau Nabi ada, saya nak peluk Nabi kuat-kuat. Seorang lagi dia tanya, kalau Nabi ada, saya nak minta dia doakan saya, hutang saya banyak sangat ni. Dekat TV dia cerita pun kan. Saya nak minta Nabi doakan. Memang dia tengah pening untuk hutang dia. Lepas tu confirm, waktu wartawan tu tanya kan. Wartawan tu tanya, dia tengah pening untuk hutang. Lalu jawapan dia, ikhlas semua jawapan dia. Kalau Nabi ada, saya nak minta Nabi doakan saya terlepas dari hutang saya. Itu dia punya jawapan. Tak apalah. Jawapan tu semua baik belaka. Bukan jawapan jahat. Jawapan tu semua baik belaka. Tapi ada satu benda yang saya tengok tak ada orang jawab. Sepatutnya kalau kita fikir-fikir kan, kalau Nabi ada bersama saya pada hari ini, saya berasa malu sangat. Itu perasaan kita sepatutnya. Tak, ini kita kandung nak cium tangan Nabi, kita tak rasa ke kita ni punya banyak dosa, punya banyak silap kita pada Nabi SAW, punya kurangnya hak Nabi SAW yang telah kita tunaikan. Tapi syok betul kan, dapat salam cium tangan Nabi. Allah, ronok je lah. Memang betul ronok lah. Tapi kita lupa tentang adakah layak pula aku nak bertemu dengan Nabi SAW. Banyak orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak mimpi jumpa Nabi tu? Sampai Dr. Harudin bila ajar satu doa nak mimpi jumpa Nabi dekat Seri Mentari, Dr. Harudin ajar benda tu, video YouTube tu, ya Allah, punya ramai orang share. Bagaimana nak mimpi jumpa Nabi. Siap Yayasan Paksi ke siapa dia, saya boleh ingat, buat satu poster doa mimpi jumpa Nabi, Dr. Harudin. Saya tahu apa doa tu. Doa nak mimpi jumpa Nabi. Doa jumpa Nabi yang diajar oleh Dr. Harudin. Dr. Harudin ajar, Allahumma arini wajah Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manami. Apa maksud dia?
Ya Allah, perlihatkanlah aku dengan Nabi Muhammad dalam tidur aku. Allah, senang ni doa ni rupanya. Senang lah doa ni. Memang kita berdoa macam tu lah. Cuma Dr. Hamid ajak dalam bahasa Arab. Itu je. Kalau kita doa ni, Allah Ta'ala faham dah ke Melayu pun kan. Jadi maknanya doa ni sebenarnya senang. Cuma Dr. Hamid ajar tu suruh kita berdoa. Jangan tak doa langsung. Tapi bila kita berdoa pula, sebenarnya bagi peringatan pada diri kita, aku ni nak jumpa Nabi. Tapi layak ke aku nak jumpa Nabi SAW? Dah lekat ke persiapan aku nak bertemu dengan Nabi SAW? Dan sekarang ni kalau nak jumpa dengan Nabi pada hari kiamat, nak dapat syafaat Nabi SAW dekat atas muka bumi ni pun, nak jumpa dalam mimpi pun mungkin kita rasa kita tak layak. Bukan kata jumpa dekat hari kiamat nak minta syafaat dengan dosa kita yang pernah bertimbun. Nak jumpa dalam mimpi tak minta apa-apa, minta jumpa je. Bukan minta syafaat lagi, baru minta jumpa je pun kita rasa, ya Allah, bolehkah aku ni? Bukan kata jumpa Nabi macam seorang kalau dia nak jumpa dengan seorang pembesar dan sebagainya, mestilah dia berpakaian yang hebat, kemas dan sebagainya. Di mana dia jumpa dengan pembesar, dia pakai fikir. Memang betul, dah ada janji syafaat daripada Nabi SAW. Tapi kita ni bersedia ke tidak untuk ambil syafaat Nabi SAW? Itu yang patut kita tanya kepada diri kita. Sama macam kalau dah sultan, seorang sultan, dia bagi jemputan kepada kita. Dia kata, tuan, dipersilakan untuk apa dia bahasa sultan yang saya pun tak tahu, menyembah hormat ke apa dia kan, untuk menerima anugerah daripada sultan pada tarikh sekian-sekian, hari sekian-sekian. Memang dah ada dah surat tu. Kita pun pergi ke istana dengan surat tersebut pada tarikh tersebut, tapi kita tak mandi, pakai baju pagoda koyak. Depan pintu pagar istana tu lagi kita dah kena hambat. Balik mandi dulu, lepas mandi baru main pula. Kita kata, ini sultan minta ni saya datang. Pukul 8 pagi dia suruh saya berada di sini. Gad istana tak akan benarkan kita masuk. Tak. Gad kata, hang balik dulu mandi. Boleh tak kita kata? Sultan mungkin janji. Kata nak bagi aku anugerah. Aku sampai kat pintu pagar pun dah kena hantar balik. Tak, bukan sultan yang salah. Yang salahnya adalah kita. Sebab kita tak prepare diri kita untuk ambil anugerah. Saya cerita kisah macam ini kepada golongan gerandangan dekat Lorong Haji Taib, Kuala Lumpur. Golongan gerandangan ni macam-macam lah kan, yang tak ada rumah, homeless. Jadi bila saya cerita macam ni, seorang abang tu, dia pun angkat tangan, dia kata, Ustaz, saya ada soalan. Saya tak nak tiru dia punya bahasa orang ujung kan. Saya pun beli lemah. Dia pun tanya soalan. Kata, Ustaz cakap nak jumpa dengan sultan kena prepare macam tu. Tapi Ustaz, macam kami manalah boleh nak jumpa sultan? Ustaz punya contoh tu payah Ustaz. Tapi saya tanya Ustaz, kalau kita jalan-jalan dekat Ustaz, sekali jumpa Puteri Gunung Ledang, kita nak buat apa Saya bila dengar abang ni tanya, dia kata ni center ke tak center ke apa ni kan, atau shock sikit tak, kalau tak apa ni tanya pasal jumpa Puteri Gunung Ledang lah. Tapi bila saya tengok balik, dia bukan shock ni, memang dia tanya sungguh. Sebab bagi dia, jumpa Puteri Gunung Ledang lebih logik lagi daripada jumpa sultan. Ni golongan yang tentu, golongan gerandangan. Dia kata kalau jumpa Puteri Gunung Ledang nak buat macam mana? Saya kata, bang, abang kalau jumpa Puteri Gunung Ledang, abang nak pakai smart ke nak pakai speaking? Dia jawab, mestilah pakai smart Ustaz. Saya kata macam tu jugalah bila kita nak minta daripada Nabi SAW. Dan kena juga pakai smart apa semua. Baru faham. Baru nampak dia. Kita keandaikan dengan Puteri Gunung Ledang, dia faham. Jumpa sultan tak faham. Itu punyalah kesian golongan gerandangan. Okey, kita je bahawa sebenarnya kalau kita nak bertemu dengan Nabi SAW, tapi kita tak buat seperti mana apa yang sepatutnya untuk kita dapatkan syafaat daripada Nabi SAW, kita yang kira. Okey, bagaimana nak dapat syafaat daripada Nabi SAW? Kita pergi pula kepada tuan berikutnya. Macam mana cara nak dapat syafaat Nabi SAW? Ada banyak cara yang Nabi SAW ajar. Salah satu daripada perkara yang Nabi SAW ajar adalah mengesahkan Allah SWT. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah halal lahu syafaati. Siapa yang sebut la ilaha illallah, maka dia akan dapat syafaat aku. Maksudnya yang sungguh-sungguh mengesahkan Allah, itulah orang yang akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Kalau kita mengkufurkan Allah, kita tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Tengok balik pada diri kita. Orang dulu-dulu Tuhan dia ambil berhala jadi Tuhan, dia sembah.
Kita sekarang ni ambil duit pula dari Tuhan. Kita ambil pangkat dari Tuhan. Kita ambil jawatan, ambil kerja, ambil apa-apalah untuk dari Tuhan. Kita kufurkan Allah SWT kat situ. La ilaha illallah kita di mana sebenarnya? Kalau nak dapat syafaat Nabi SAW, pastikan kalimah la ilaha illallah itu betul-betul kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Bukan sekadar di mulut, tapi dengan perbuatan. Bukan la ilaha illallah juga dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Kita tengok balik. Tapi balik Allah, aku macam mana? Antara kerja dengan mayang, betul. Masa waktu kita tengah ada bisnes, tidak ada bisnes diri penting, tak ada tinggal. Allah Ta'ala panggil, tak apa, tak. Hanya lebih kurang macam itulah kita kata. Tak. Ini penting. Sekarang ni Tuhan kita siapa dia? Allah ke bisnes dia? Dekat situ tu bisnes saja jadi Tuhan, bukan Allah lagi. Sebab kalau Tuhan mestilah kita dengar cakap Allah, bukan dengar cakap bisnes. Tapi bisnes itu itu bisnes. Pagi-pagi waktu subuh dia bisnes boleh tahan lagi. Kelimut jadi Tuhan kita. Ataupun tidur, nafsu kita jadi Tuhan kita. Man ittakhadha ilahahu hawa. Ambil nafsu jadi Tuhan. Ambil nafsu jadi Tuhan itu banyak. Azan subuh tak. Azan subuh, salatu khairum minan naum, sadaqta wa barakah. Tapi angkat lebih tinggi. Sebut sadaqta wa barakah. Betul. Memang solat lebih baik daripada tidur. Tapi tidur jadi biasa. Kan biasa ustaz-ustaz bagi cerita kan. Dia kata zaman dulu, zaman Nabi Sayyidina Bilal kena seksa. Bila dia diseksa, letak batu atas badan dia sebut ahad. Zaman kita letak selimut atas badan, bila orang gerak untuk sembahyang subuh, kita menjawab ahad. Serupa juga jawapan dia rupanya. Ahad tak payah panggil awal. Cuti hari ni, hari Ahad. Ahad juga jawapannya. Yang ini ni menunjukkan apa dia? Tuhan kita yang sebenarnya itu adalah untuk melaki, bukan Allah Ta'ala. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, dah dapat syafaat Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya nak dapat syafaat Nabi SAW, berselawat pada Nabi SAW 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang atau malam. Buat ke tidak? Bukan payah sangat selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Itu paling pendek kali selawat dari Nabi SAW. Kalau yang itu pun kita tak boleh nak buat, agak-agak macam mana? Boleh ke kita mengaku kita sebagai umat Nabi SAW nak bagi selawat pada Nabi 10 kali, 20 kali sehari pun payah. 20 kali sehari, bukan panjang sangat. Kita bersembang lagi banyak lagi sehari tu. Yang kita bercakap, bersembang macam-macam keluar daripada mulut kita daripada pagi sampai ke malam. Tapi takkan tak boleh 20 saja sentence daripada beribu sentence yang kita baca, yang kita sebut pada setiap hari tu, 20 saja daripadanya adalah berselawat pada Nabi SAW. Ini yang kita sebut selawat yang sebenarnya. Yang perlu pada selawat adalah kita, bukan Nabi SAW. Kan orang kafir kata, alah, orang Islam dia kata Nabi dia perfect sangat, tapi dia doakan Nabi dia. Buat apa? Kalau perfect tak payah doakan Nabi dia. Orang kafir kata begitu. Adakah kita juga beranggapan begitu? Tidak. Tapi kenapa kita tidak berselawat banyak pada Nabi SAW? Bila kita berselawat pada Nabi SAW, yang perlu pada selawat kita, bukan Nabi. Bukan pasal Nabi tak perfect, tapi pasal kita tak perfect. Jadi kita perlu berselawat. Pasal bila kita berselawat, kita dapat syafaat daripada Nabi SAW. Maka ini antara perkara yang boleh menyebabkan kita dapat syafaat daripada Nabi SAW. Begitu juga antara hadis yang lain, ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia hadap Nabi SAW. Dia duduk tepi pintu Nabi SAW. Dia banyak berkhidmat kepada Nabi SAW. Satu ketika Nabi tanya kepada dia, apa yang kamu nak daripada aku? Kau minta. Apa yang kau nak, kau minta daripada aku. Dah lama dah dia berkhidmat pada Nabi SAW. Nabi kata kepada dia, apa yang kamu nak, kamu minta kepada aku. Ada sahabat, ada ulama yang mengatakan nama sahabatnya adalah namanya Rabi'ah. Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami. Ka'ab bin Rabi'ah al-Aslami. Tapi macam cari riwayat lah. Ada yang kata sahabat lelaki, ada yang kata sahabat perempuan. Tapi khadam Rasulullah SAW. Jadi bila khadam ni dengar, khadam ni pandai. Dia tak minta
Kalau kita lah mungkin minta macam-macam. Kalau bos tanya kan, minta apa, bagi aku bagi. Nak minta apa aku bagi. Bos tanya pada kita, kita kata saya nak minta satu je lah, tak minta banyak bos. Saya minta syarikat bos ni lah. Syarikat tu bagi pada saya. Saya nak jadi bos tak, bagi bos tak jadi staff. Senang semua kekayaan syarikat tu saya punya. Itu paling mudah sekali. Tapi apa yang sahabat Nabi ni jawab? Dia kata, sahabat Nabi ni bila tanya, kau minta aku akan bagi. Sahabat ni jawab, dia kata aku nak bersama dengan engkau dekat surga nanti. Itu yang dia minta. Dekat atas muka bumi ni aku dah khidmat pada kau, tapi satu dia minta, dekat surga aku nak bersama dengan kau. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW ketika itu? Nabi kata, dalam riwayatnya Nabi kata apa? Ini ala zalik, bantulah aku atas demikian. Maksudnya, bantulah aku untuk kau dapat duduk bersama dengan aku, untuk aku bagi syafaat kepada kau supaya kau boleh duduk bersama aku dikat dari sujud, dengan memperbanyakkan sujud. Ulama kata maksudnya memperbanyakkan sembahyang, memperbanyakkan ibadat kepada Allah SWT. Ini juga adalah antara syarat untuk dapat syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Apa lagi yang dapat syafaat daripada Nabi SAW? Sayang pada Nabi SAW, kasih pada Nabi SAW. Kerana Nabi juga ditanya oleh seorang sahabat, oleh seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui tanya pada Nabi SAW. Dalam riwayat macam-macam, ada yang kata Sayyidina Anas yang tanya, tapi dalam sebagian riwayat kata Sayyidina Anas mendengar soalan ini ditanya kepada Nabi SAW. Dan seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah ya Rasulullah, bilakah kiamat wahai Rasulullah? Rasulullah jawab apa? Ma'adatta laha, apa yang telah kau persiapkan untuk. Ramai orang tanya saya, Ustaz, agak bila bulan raya Ustaz? Agak bila bulan raya? Ni dah bulan 1 ni, senanglah nak agak. Ini masalahnya daripada 2 tahun lepas orang tanya dah. Ustaz, bila bulan raya agak? Dia ingat saya tahun hujung ke apa? Tanya je lah pada apa, isteri Perdana Menteri Malaysia. Kan nak tanya pada saya. Okay. Jadi saya jawab ni je lah. Seperti mana Nabi SAW jawab. Nabi tanya, ma'adat salah, apa yang telah engkau persiapkan untuk ni? Untuk tanya bila caranya, dia caranya. Tanya apa? Jawab apa? Apa persiapannya dan sebagainya. Itulah yang patutnya ditanya. Okay, jadi Nabi tanya pada sahabat ni, apa yang kau dah siap? Kau dah tanya hari kiamat bila ni? Apa yang kau dah siap untuk menghadapi hari kiamat? Nabi jawab begitu. Sahabat ni jawab, aku tak persiapkan apa-apa, melainkan sembahyang aku pun sikit, puasa aku pun sikit, tapi aku cinta Allah dan Rasul. Aku cinta Allah dan Rasul. Itu benda yang dia highlightkan. Memang sungguh-sungguh dia cinta pada Allah dan Rasul. Nabi SAW jawab, Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah, seseorang akan bersama dengan seseorang yang dikasihi pada hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini satu lagi syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Kalau nak berjumpa dengan Nabi, nak bersama dengan Nabi, nak dapat minum daripada telaga Kausar, nak masuk syurga bersama Nabi SAW, syaratnya adalah mesti mencintai Nabi SAW. Nabi jamin dan Nabi tidak akan menipu. Tapi kalau kita cinta satu orang lain, bukan cinta Nabi, maka dengan orang itulah kita akan bersama pada hari kiamat. Nak dapat syafaat macam mana? Bangkit-bangkit hari kiamat, tengok belakangan Siti Nurhaliza, tengok kiri Beyonce, tengok depan Michael Jackson, tengok belakang Najwa Latif. Boleh kita minta dekat Najwa kosong-kosong, Najwa kosong-kosong, dia ke Yuna, daripada ingatlah. Bukan boleh Beyonce to the left. Tak ada ni. Saya mintamnya betul ke tak, saya tidak tahu kan. Siti sindai satu sindai. Bukan boleh lah waktu hari kiamat ni. Kalau kena dengan pemain bola, dia hafal semua kan. Sirah pemain bola hafal, sirah Nabi tak hafal. Agak-agak hari kiamat bangkit dengan Nabi ke bangkit dengan main bola kan. Cristiano Ronaldo dia berpindah ke Real Madrid dengan bayaran perpindahan paling tinggi di dunia. Sebelum itu dia bermain dengan Manchester United selama beberapa tahun. Sebelum dia main dengan Manchester United, dia main dengan kelab Sporting Lisbon.
Betul. Tahu juga. Sporting Lisbon. Sebelum daripada Sporting Lisbon dia gini-gini. Contoh kan. Apa yang betul? Cristiano Ronaldo punya sirah. Bila dia berpindah, tarikhnya berapa gol dia boleh skor dan sebagainya. Lionel Messi dan sebagainya. Agak-agak hari kiamat boleh bangkit dengan Cristiano Ronaldo duduk sebelah. Cakap Ronaldo tunjuk sikit skill, imbang sikit bola, try buat sepakan kutuma jauh sikit masuk ke neraka. Agak boleh. Tak ada ni. Kelam kabut kita kalau kita dibangkitkan dengan orang-orang begitu. Tapi kalau kita dibangkitkan pada hari kiamat dengan Nabi, dengan sahabat Allah, itulah yang kita seronok senang. Inilah yang syafaat daripada Nabi SAW yang kita nak. Kalaupun kita tak dapat, paling kurang yang kita boleh bayang. Yang tadi semua saya sebut yang boleh bayang. Jadi yang ini pun kita sebut yang boleh bayang juga lah. Yang boleh bayang contohnya hari kiamat kita dibangkitkan, bangkit-bangkit tengok belakangan ada Datuk Dr. Harudin. Contoh. Rasa lega dah tu. Rasa clear dah ni. Bukan nak minta air dah waktu tu. Tapi dah rasa dah aku ni dibangkitkan bersama dengan orang yang insya-Allah Nabi sayang. Bersama dengan orang yang insya-Allah dia sayang Nabi. Jadi mudah-mudahan aku pun bolehlah kenang-kenang letaklah masuk ke apa? Pergi ke Telaga Kausar, minta air sikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak cinta Nabi kena cinta orang yang Nabi cinta. Itu je lah syarat dia. Sama macam kita dekat tamu ke bumi ni kan. Kalau lah isteri kita ni ada orang yang dia benci, kita pun jadi benci juga kadang-kadang. Kalau ada orang yang dia sayang, kita pun suka, kita pun sayang. Pasal kita sayang pada isteri kita sayang juga orang-orang yang dia sayang. Kan? Macam tu jugalah kalau dengan Nabi SAW. Tapi lebih lagi daripada itu sepatutnya kita cinta Nabi lebih daripada cinta isteri kita. Saya bagi saya satu contoh. Kita sebut nama isteri kita. Tak payah takut kalau sekarang ni mungkin susah sikit. Katalah sebut dulu waktu mula-mula bercinta. Berapa lama dah kahwin? Kita tak kahwin lagi? Tak kahwin lagi? Ada tunang? Tak ada lagi? Kosong lagi ni tuan-tuan. Bagus ni duduk depan ke ni. Okay, dapat promosi semua lah ni. Kalau aku pasti ada nak lagu tiga. Okay. Bang kahwin tak? Kahwin tak kan? Berapa kahwin? Berapa kasih? Okay. Berapa lama dah kahwin? 21 tahun. Okey. 21 tahun lepas bila sebut nama isteri tu, belum kahwin lagi, waktu tu baru tunang. Sebut nama isteri, apa nama isteri? Boleh saya tahu? Boleh saya. Apa nama? Noriza. Orang sebut bang. Nampak Noriza kat kedai tadi. Sebut yang tu. Baru sebut nama dia tadi. Hati ni rasa berbunga, rasa seronok, senyum terus, pening terus dengar nama Noriza ni. Baru nak marah, tak jadi marah sebab sebut nama tenang. Sebut je, belum tengok lagi muka dia, baru sebut nama dia saja. Dah rasa seronok lah. Tapi mudah-mudahan sampai hari ni lah macam tu. Mudah-mudahan gitu lah. Sampai hari ni rasa gitu. Tapi berasa gitu kan. Kemudian apa? Lalu depan rumah dia. Ni belum kahwin ni. Baru lalu depan rumah dia. Tak nampak lagi batang tubuh dia. Tak nampak pun muka dia. Nampak atap rumah dia pun jadi. Di bawah atap ni dah senang aku duduk. Dia seronok lah. Lalu depan rumah pun seronok. Saya cerita macam ini cerita orang lah. Saya pun kahwin dah, tapi saya tak sempat lah tengok atap rumah isteri saya. Sebab isteri saya duduk flat. Jadi tak datang. Okay. Jadi orang kata gitu. Nampak atap pun daripada jauh pun, inilah rumah isteri aku, pasal isteri aku. Seronok dia. Sebut nama seronok. Tengok atap pun seronok. Macam mana agak-agaknya bila kita sebut nama Nabi Muhammad SAW setiap hari. Kita bagi salam pada Nabi setiap hari. Kita mengucap sebut nama Nabi. Kita berselawat sebut nama Nabi SAW. Ada tak getaran itu dalam jiwa kita? Seperti mana getaran bila sebut nama tunang kita dulu? Ada tak getaran yang sama waktu itu? Kita sebut selawat pada Nabi kan? Tengah sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam kepala lepas ni aku nak makan nasi. Tadi ada isteri aku pesan ni terus beli beras di minyak dia pun. Sebut nama Nabi tapi yang diingat beras dan minyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Sebut nama Nabi tidak ada getaran dalam jiwa kita. Maknanya apa tu? Agak sayang Nabi sama tak macam sayang isteri kita. Sayang isteri lebih, itu namanya. Tak. Tengok bumbung kubah hijau, kubatul khadra, kubah hijau Nabi SAW. Ada tak kita rasa bergetar tengok kubah? Inilah dia kubah yang di bawahnya terletak dengan makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tak rasa bergetar, tengok rupa je dengan bumbung lain. Tapi tengok bumbung tunang itu bergetar. Maknanya apa? Sayang kita kepada Nabi SAW masih lagi belum cukup kukuh sebenarnya. Jadi marilah sama-sama kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini juga salah satu tanda bahawa kita cinta pada Nabi SAW. Kalau tak kerana sayang Nabi, aku pun tak nak datang program ini pada malam ini. Tadi pasal sayang Nabi aku datang. Pasal aku tengok tajuk ni, aku nak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Berasa sayang pada Nabi SAW, sebab aku datang. Dan aku sayang pula majlis-majlis ilmu yang Nabi suruh aku duduk dalam. Jadi aku duduk dalam. Pasal aku sayang Nabi, aku ikut perintah Nabi. Dan aku sayang pada Nabi SAW, aku ikut segala perintah Nabi SAW. Dan aku sayang pula orang yang ikut perintah Nabi. Aku tak suka orang yang lawan perintah Nabi. Walaupun umat Islam juga, tapi aku tak suka perangai dia yang lawan Nabi SAW. Tapi kalau kita sayang juga, suka sangat kepada orang yang lawan perintah Nabi, lawan hukum hakam Nabi, tak mau laksana hukum Nabi, agak-agak pada hari kiamat nanti berhak ke tidak kita nak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang ni yang biasa kita kena ingat. Nanti macam tu juga lah. Sampailah ke tahap apa dah tuan-tuan? Sampailah ke tahap ni lagi 2-3 bulan dah lalang kita sebut pilihan raya tadi kan. Sampailah ke tahap, sampailah kepada pilihan raya sekali pun tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan boleh pangkah undi, tengok undi seorang ni, orang ni lebih cinta Nabi daripada orang yang bodoh, kena ambil orang yang lebih cinta Nabi daripada orang yang bodoh. Ataupun orang yang bersama dengan orang yang mencintai Nabi SAW, mencintai hukum hakam Nabi yang jelas, yang terang, yang bunyi kita dah tahu, hati dia macam mana kita dah tahu, belakang kita dia macam mana kita dah tahu. Itu Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi yang jelas kita tahu, yang seorang nak laksanakan hukum Allah, B tak mau laksanakan hukum Allah. Tentu sekali dah A itu lebih sayang Nabi daripada B. Walaupun B lagi banyak lawat, mungkin lawat tapi lawan hukum Nabi. A nak berjuang hukum Nabi SAW, maka A itu sebenarnya lebih cinta Nabi daripada yang B. Kita ingat, tengok balik jadi sampai ke tahap itu pun ada bab cinta Nabi tak cinta Nabi. Kita punya pilihan bukan 5 tahun sekali, setiap hari. Ni kita Dr. Mahaya akan sebut benda ni. Dia kata pilihan raya kita setiap hari. Apa dia pilihan raya kita setiap hari? Kita nak ambil jalan A ke nak ambil jalan B, nak buat baik ke nak buat jahat. Ini pilihan raya kita ni, bukan pangkah tu. Pilihan raya kita punya pilihan raya. Malam ni, besok macam tadi kan sebelum maghrib, nak hadir ke kuliah ke tak, nak main ke tak, nak hadir ke tak, nak hadir ke tak. Kita pilihan. Tak ada siapa tuan-tuan yang dipaksa datang sini. Pilihan pilihan ni yang kita buat setiap hari. Pastikanlah pilihan kita semuanya menuju kepada kecintaan kepada Nabi SAW. Bayangkan, aku buat ni Nabi suka ke tidak? Itu boleh bayang, Nabi senyum ke Nabi masam tengok muka aku ni? Kalau Nabi tengok aku berada dalam majlis ni pada malam ni, Nabi senyum ke tidak? Agak-agak kita bayang dia. Kan kita boleh bayang Nabi, bayang Allah Ta'ala tak boleh kan? Walaupun dalam hadis sebut ihsan an ta'budallah ka'annaka tara, kan? Engkau menyembah Allah seperti mana engkau melihat Allah. Kalau engkau tak dapat melihat Allah, Allah melihat engkau. Itu ihsan. Tapi nak menggambar, membayangkan wajah Allah tak boleh. Yang boleh bayang boleh Nabi SAW. Nak bayang Nabi boleh tak? Boleh. Kan dalam hadis-hadis cerita tentang macam mana hidup Nabi, macam mana kening Nabi, macam mana kulit Nabi, macam mana rambut Nabi, macam mana tinggi Nabi, macam mana Nabi berjalan, semua kan ada dalam hadis-hadis. Maknanya boleh terbayang itu bagaimana wajah Nabi SAW. Kalau pun tak mau, tak dapat bayang, pasal tak pernah baca buku tu, tak pernah baca, ustaz ngajar kat masjid tak pernah datang, itu tak ada. Maka paling kurang pun kita bayanglah orang paling handsome di atas muka bumi ni, memang confirm Nabi SAW. Jadi kita bayangkan, adakah baginda senyum ataupun masam dengan perbuatan kita setiap hari, pagi, petang, siang, malam. Ini yang disebutkan oleh ulama hayyun fi qulubina. Jadikan Nabi hidup dalam hati kita. Nabi dah wafat 1400 tahun lepas, tapi masih lagi hidup dalam hati kita.
Dengan hidupnya Nabi SAW dalam hati kita, mudah untuk kita buat baik. Sebab setiap kali kita buat, bayang Nabi ada ni, Nabi tengok ni macam mana pula. Duduk kat komputer, tuan-tuan, orang duduk kat pejabat, tak, Nabi nanti ni kan, orang duduk kat pejabat, bos lalu belakang, kelang kabut dia buat-buat kerja. Tadi duduk main Farmville dekat Facebook, dengar bunyi tapak kaki bos, kelang kabut tutup Facebook tu, duk buat naik konon-konon ni, entah apa dia type pun tak tahu, baru dengar tapak kaki bos tu. Tengok-tengok kawan dia lakon kan, bunyi tapak kaki macam bos, tengok-tengok kawan kita kalau tak hang lah ada buat suspend padahal dia yang buat dialog dia ni kan. Okey, cuba pula bayangkan Nabi SAW yang tengok macam mana. Bukan bos ni, Nabi tengok. Agak-agak kita nak buat benda-benda yang melelaikan, benda-benda yang rosakkan akhlaknya dan sebagainya. Antara yang mudah, cuba letak dekat kita punya skrin komputer ke, laptop ke, iPad ke, apa ke, tulis. Bayangkan Nabi sedang memerhatikan kamu. Bayangkan Nabi sedang perhatikan hang pada seruan 2 kali. Bagi tengok, Nabi tengok. Kalau Nabi tengah tengok macam mana, InsyaAllah kita akan jadi-jadi lagi. Pilihan-pilihan yang kita buat siang dan malam, pilihan itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita, insyaAllah. Dan kalau kita lupa benda itu, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi SAW, banyakkanlah majlis-majlis, datang majlis-majlis ilmu begini, insyaAllah ingatan itu akan sentiasa segar dalam jiwa kita. Kerana kita sentiasa tentukan di masjid. Okay? Jadi ingat, terus ingat, insyaAllah. Cukup saya kata insyaAllah untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dapat mendapat syafaat daripada Nabi SAW dengan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan kita tak boleh sekadar bercakap, tapi mari sama-sama kita amalkan. Mari sama-sama kita lakukan apa-apa langkah untuk menuju kecintaan Nabi SAW. Mudah-mudahan itulah yang kita pernah lakukan pada malam ini, dan mudah-mudahan itu juga yang kita akan lakukan sehingga hari kiamat nanti, hingga hari kematian kita. Mudah-mudahan itu yang kita dapat buat setiap hari, dan paling kurang pun betul setiap daripada apa yang kita baca kita amalkan, setiap daripada sunnah yang kita dah belajar, paling tidak sebelum mati kita sempat buat setiap daripada sunnah yang kita pernah belajar. Sunnah apapun, sunnah bayang zikir, sunnah bayang tasbih, sunnah bagi sedekah, sunnah apa-apa pun, apa saja jenis sunnah, biarlah kita sempat lakukan walau sekali sebelum daripada kita mati bertemu dengan Allah SWT. Jadi bila kita bertemu Nabi SAW, inilah dia bukti aku cinta kau wahai Rasulullah, aku dah buat semua benda yang kau ajar, yang kau tinggalkan kepada aku. Ada pula orang yang bisik, itu Ustaz poligami kan, Ustaz poligami senang, kena buat ke Ustaz belum mati. Dah, poligami bukan senang, poligami hukum asalnya bukan senang. Poligami ini sunnah bagi sebagian orang, makruh bagi sebagian orang, haram bagi sebagian orang, wajib bagi sebagian orang. Jadi jangan pandai-pandai kata poligami semuanya sunnah berarti. Tak mesti ada poligami jadi haram, ada poligami jadi makruh. Jadi tu tak pusing apa yang saya sebut tadi Lepas ni jumpa dengan isteri tadi kan, Ustaz kata kena buat sunnah semua hidup walaupun kami. Jadi ni abang nak amal ni poligami ni senang tau. Jadi kena buat. Tidak, itu saya tak buat. Jangan twist apa yang saya sebut tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi SAW. Rajin-rajin kita bersawat, rajin-rajin kita minta syafaat daripada Nabi SAW. Dan selepas daripada azan, tadi saya sebut tadi awal tadi, jangan lupa untuk baca doa azan tadi tu. Itu juga adalah doa untuk mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Tentu sekali selepas doa tu disayang. Kalau lepas azan doa, lepas tu tengok bola saya dia. Lepas azan doa, maka dapatlah syafaat daripada Nabi SAW, insya-Allah. Aku dah qali hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Kita punya program malam ni bukan program tanya ustaz kan. Tak ada ustaz soalan kan? Tak ada soalan. Tak ada kertas ni. Tak lantai. Ada soalan. Tak banyak soalan. Oh tanya yang kan ada kertas juga Allah. Okay, saya nak tutup dah Tuan-tuan kalau rasa marah tak marah dia dengan marah saya okay. Yes. Dia ajak juga buat apa?
Okey. 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 Cikgu mengajar sejarah sirah, ustaz mengajar sirah, ada dua kat sini. Satu ustaz bila baca sirah, bab Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman tak mau baca. Yang tu pelik tu kalau dengar macam tu. Itu tanda-tanda Syiah lah confirm tu. Itu min alamatil kubra annahu min Syiah. Okey, atau min rawafid. Antara tanda besar, tanda jelas kalau dia jadi Syiah. Itu kalau dia mengajar-mengajar, dia skip bab Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Tahu-tahu terus saya nanya. Ini Syiah. Okey, satu lagi mungkin cikgu sejarah baca sejarah sampai kepada bab Nabi tak mau cerita pula. Maknanya tak mau cerita langsung tentang sejarah Islam. Terus pergi kepada sejarah Francis Lark. Contohnya. Lompat terus. Tak pula cerita pada Nabi SAW. Ini dua jenis pendidikan sejarah yang ada yang merosakkan sebenarnya. Yang nombor satu tadi disebutkan kalau tak mau yang jadi Syiah tadi. Okey, kalau Syiah ni senang dia kata. Syiah ni sebenarnya kalau kita senang ringkaskan sebenar-benar ni bagi kita dia tak sayang Nabi. Mana tak sayang Nabi? Dia kata dia sayang. Dah kalau sayang Nabi, mana boleh dia laknat isteri Nabi? Kalau sayang Nabi takkan laknat pak mertua Nabi. Simple ya. Kawan kita kata sayang kat kita, tapi depan kita laknat isteri kita. Berani dia nak laknat isteri kita depan kita. Bukan kata kena pelempang, tak tahu apa jadi dia. Laknat isteri kita depan kita. Tapi dia laknat siapa dia? Isteri Nabi. Macam mana dia boleh kata dia sayang Nabi kalau dia laknat isteri Nabi? Simple je. Nabi SAW, isteri-isteri baginda ni wanita-wanita yang terpelihara lagi terpilih. Dia kutuk isteri Nabi gila-gila. Sampai kan perkataan Humairah yang Nabi SAW bagi kepada Sayyidah Aisyah pun dia mainkan. Dia kata Humairah tu sebenarnya Nabi nak kata Sayyidah Aisyah tu macam keldai, dia kata. Pasal dia kata itu sebenarnya daripada perkataan Hamir, bukan daripada perkataan Hamrak. Dia kata sebenarnya dalam kamus Hamrak tak boleh jadi Humairah. Pandai-pandai dia cakap nanti. Dia tak sebut lagi di dalam kamus mengatakan begini. Orang kita pula tak faham bahasa Arab, baca blog tengok aku tertipu sebenarnya dulu ni ustaz-ustaz tak betul dulu. Ada pula dia kata Humairah ni tanda Nabi sayang. Sebenarnya Nabi pelik sedangkan pandai-pandai kita tertipu. Sebab orang tu cakap bukan kita dirujuk pun kamu tu. Sama lah macam ada orang sekarang pun satu juga. Dia kata tak boleh buat gini-gini, haram. Ini ada ni larangan ni. Ada footnote kat bawah hijab. Footnote-nya gini-gini. Kita bukan tengok pun footnote ke apa. Kita pakai percaya lah. Ada ni Sahih Bukhari. Juzuk 37. Untuk surat hadis nombor 56,000. Tahu. Padahal macam Sahih Bukhari jadi sampai juzuk 37 pun kita pun tak tahu. Kita tengok betul ni Sahih Bukhari sahihnya. Padahal bohong mana Sahih Bukhari sampai juzuk 37 kita tak tahu. Ini Syiah dia kata. Syiah dia nak terberang satu gini cari. Isteri Nabi SAW, dia kata Humairah ni bukan maknanya Hamra, tapi maksudnya daripada Hamir. Hamir ni maksudnya apa? Kedai. Hamirah, kedai betina. Jadi dia kata Nabi sebenarnya panggil Hamirah, dia kata kedai betina. Nampak? Kemudian dia pusing lagi dah macam-macam sampai dia hina isteri Nabi SAW. Hina Sayyidina Abu Bakar, hina Sayyidina Umar, hina Sayyidina Uthman. Ini kerja Syiah kita. Jadi jangan kita tertipu dengan orang-orang ini. Kalau betul kita sayang Nabi, kita tak boleh bersama dengan orang ini. Sayang Nabi tak boleh bersama dengan orang yang hina isteri Nabi. Macam mana tak? Kalau ada orang hina isteri kita, kita takkan bagi kawan kita berkawan dengan orang itu. Kita akan bagi pilihan kepada dia. Kau nak kawan dengan dia, kau nak kawan dengan dia. Kau kawan dengan dia, dia hina isteri aku gila-gila. Dia fitnah isteri aku. Fitnah isteri Nabi, berzina. Siapa dia? Syiah. Syiah fitnah dia tu. Adakah kalau ada orang fitnah isteri kita, kita boleh buat kawan dengan dia? Ataupun kawan-kawan kita biar je berkawan dengan orang itu? Tak ada. Maka macam tu juga lah. Kalau betul sayang Nabi SAW, Syiah ni kita tak boleh nak buat kawan sebenarnya. Tak boleh. Nak jadi sasaran dakwah boleh, tapi bukan sebagai sahabat kita. Takut kita
hari kiamat kita dibangkitkan dengan dia. Dia tak dapat syafaat, kita tak dapat syafaat dengan Nabi SAW. Sebab dia menghina isteri Nabi SAW. Okey, mak bapak kalau dah tahu macam tu je, kalau tahu ada cikgu macam tu, buat komplain. Kena buat komplain. Apa hal pula ustaz ni tiba-tiba mengajak kena Ali, kena Bakar, kena Umar, kena Usman, tak mau ajak. Komplain kat pengatua. Pengatua pun cek lah, anak tuan yang tak datang sekolah hari tu. Waktu dia ajak kena Bakar tak datang, datang tengok kena Ali. Tu cerita lain lah. Tapi kalau ada anak kita datang sekolah, tak tidur kat kelas, memang jelas bahawa punya cikgu tu tak mengajar macam tu, maka komplain, report pada pengatua. Pengatua kata tak apalah, saya nak Umar dengan saya nak Bakar ni memang ada masalah sikit. Pengatua cakap macam tu. Reportlah kepada yang lebih berautoriti lagi daripada tu. Biar pengatua tu sekali kena tangkap. Rekod dia siap, dia boleh cakap. Okey, selesai daripada tu. Itu kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu kan, kita tak tahu kata anak kita doktrin dekat sekolah macam mana. Sebenarnya kita tahu ke, kita tak tahu ke, kewajipan kata seorang bapa adalah mengisi anak dia, bukan tunggu sekolah isi. Dia yang sepatutnya menceritakan kisah sahabat-sahabat tadi kepada anak dia, bukan tunggu cikgu cerita. Sebelum tidur, sepatutnya dia punya kerja cerita ke anak dia, cerita sahabat. Sahabat-sahabat Nabi SAW pun cerita macam tu. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Nasir Awad dalam kitab Tarbiyatul Aulad di Islam. Dia kata, sahabat Nabi ni, antara benda yang tiap-tiap hari dia cerita kepada anak mereka adalah kisah-kisah peperangan mereka bersama dengan Nabi SAW. Cerita macam mana kami perang lawan orang kafir, semua ni cerita dekat anak dia. Dia bukan cerita tentang Doraemon ke, cerita Pak Pandi ke, cerita Transformer ke, ke anak. Tron. Dia cerita satu. Tak, cerita pasal sahabat Nabi SAW. Ini juga benda yang sepatutnya kita buat pada anak-anak kita. Kita cerita. Masalahnya tuan-tuan, nak cerita apa kita pun tak tahu. Itu masalah, cerita pun fail. Cerita sahabat dah kan. Bapak ni pun fail. Nak cerita macam mana kat anak? Tak apalah, bawa lah buku. Beli buku baca. Kau faham, anak dapat ilmu, kita pun dapat ilmu. Buku sirah-sirah sahabat ni pakat-pakat beli. Dia ada kat rumah. Sebelum anak tidur, ini dia bacaan kita baca pada dia. Biar dia faham sikit. Dia banyak tanya soalan pada kita. Kita jawab sesuatu terang dan kepada dia dengan hikmah. Kan, anak-anak kita masih kecil. Ini kerja kita. Saya ingat saya waktu kecil, ini jugalah kerja ibu saya. Kan, sebelum tidur, ibu akan duduk sebelah katil kami. Kami adik-adik tidur sama-sama kan. Duduk dia sebelah katil, dia akan bacakan satu cerita. Dan hari ini kita akan cerita tentang Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dia pun cerita Mus'ab bin Umair ni kan gini. Kan biasanya yang lebih pandai cerita ni mak lah dengan ayah. Ayah saya jenis gitu je. Mak ni pandai lah cerita sikit kan. Gini. Ada cerita. Setiap malam dia cerita. Last kali apa yang datang pada kita? Kita datang rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tak payah tunggu cikgu cerita. Cikgu cerita tu, semua cikgu cerita kita tahu dah. Kan? Apa yang cikgu cerita tu kita tahu. Kadang-kadang kita tahu lagi daripada cikgu. Kan? Kita boleh campak lagi apa cikgu cerita. Sebab mak dan kita sebelum tidur. Pakar-pakar psikologi pun sebut, kalau nak ajar anak, salah satu masa yang paling baik bagi dia adalah sebelum dia tidur. Pakar psikologi kata, sebelum dia tidur, lepas dia kena marah, lepas dia mandi. Ini semua waktu-waktu yang bagus untuk bagi pengajaran kepada anak. Jadi antaranya sebelum tidur. Maka sebelum tidur, bacalah kisah-kisah ini kan, kepada anak-anak kita. Saya ingat dah tuan-tuan, mak saya dah meninggal dah berapa tahun dah. Mak saya meninggal, tapi apa yang dia buat kepada saya, memberi pesan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang dia buat tu memberikan pahala kepada dia berterusan walaupun dia dah meninggal ini. Kita ingatkan tu je kan. Kita cerita pada anak kita, walaupun anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, kita cerita pada anak-anak kita macam tu. Tapi mudah-mudahan kita mati nanti, apa yang berkesan baik kepada dia, kita akan dapat pahala tadi. Sebab kita yang menerapkan nilai-nilai itu kepada dia. Kita pada Nabi SAW, Nabi ajar, adibu awladakum, dalam satu riwayat, anlimu awladakum ala salatati khisal. Ajar anak kamu kepada 3 perkara. Apa dia? Hubba nabiyikum. Ajar cinta Nabi. Ajar cinta Nabi. Maknanya benda yang kita kena didik anak cinta Nabi. Cikgu tak ajar kat sekolah, cikgu cerita pasal Francis Light. Kita punya kerja ajar tentang Nabi SAW. Kemudiannya hubba ahli baiti, cinta kepada keluarga Nabi SAW. Bukan jadi Syiah.
cinta pada keluarga Nabi SAW. Yang ketiga, cinta kepada Quran, hubbul Quran, cinta kepada Quran. 3 benda ni Nabi kata, alimu auladakum, adibu auladakum, ajar anak kamu. Namanya cinta punya peranan, bukan peranan ibu, bukan peranan ustaz, ustazah kat sekolah, peranan setiap seorang mak bapak. Pagi kemarin ni nak berhenti tadi, tambah 15 minit masa kesedaan. Nah, pagi kemarin saya dekat TV 9, dekat rancangan Nasi Lemak Kopi O tu, ada orang bila sebut lagi Nasi Lemak Kopi O dia senyum tu. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin rancangan tu nama dia klik sikit. Tapi nak macam mana, memang saya tetamu tetap setiap hari Jumaat, memang sebab saya. Jadi saya sebutkan satu kisah. Saya ceritakan satu cerita ni sekali lagu je, saya pun tak perasan. Saya cerita anak-anak, pasal ditanya oleh host tu, dia kata apa yang perlu kita buat pada anak-anak sekarang. Anak baru nak masuk sekolah, anak baru mendaftar sekolah baru-baru ni. Saya kata gini, ajar kepada anak satu benda yang saya ingat mak saya ajar pada saya dulu waktu saya darjah 1. Benda pertama mak saya ajar waktu pergi sekolah adalah cari kawan yang semayang. Macam mana cari kawan yang semayang? Pergi surau. Itu je lah, cari kawan yang semayang. Pasal budak darjah 1, darjah 2 ke, cikgu memang tak suruh budak pergi semayang. Semua siapa nak pergi semayang, dia kena minta kebenaran dari cikgu, saya nak pergi semayang. Jadi pergi semayang. Kawan yang lain pun dengar, saya pun nak pergi semayang, dia pergi juga. Cari kawan yang pergi semayang. Sebab apa? Mak saya tak cerita dah sebab apa waktu tu. Tapi lepas daripada tu baru saya perasan, kita ajar anak supaya cari kawan yang semayang, menyebabkan apa? Satu, merasa kepentingan semayang. Yang kedua adalah kita pastikan anak kita berkawan dengan anak orang yang suruh anak dia semayang. Maknanya kita suruh anak kita berkawan dengan seorang budak yang datang daripada keluarga yang baik. Kita tak reti nak cari macam mana. Kita tengok senarai nama, bukan kita beritahu, dia ni baik kot. Pasal apa? Nama dia Sajidul Bariyah. Baik tak kot. Kita tak tahu, tengok-tengok mak dia dia rambut tu enggang tu kan, kita pun tak tahu. Tapi kita boleh tahu dia ni datang daripada keluarga yang baik bila kita tengok budak darjah 1 semayang kan. Confirm dia datang daripada keluarga yang baik. Okey, jadi suruh anak tu berkawan dengan anak orang keluarga baik. Itu benda yang mak saya ajar, dan saya nak suruh anak saya dengan nasihat yang sama. Saya ke anak saya mahat hati, memanglah budak semayang betul kan. Tapi yang sekolah kebangsaan, yang anak-anak sekolah kebangsaan ni yang saya sampaikan kepada tuan-tuan yang ada anak yang masuk sekolah kebangsaan, kena ajar anak kita supaya buat begitu. Saya sebut sekali lalu begitu kat TV. Saya tak sangka ramai orang yang respon kepada saya. Dia kata, Ustaz, ini kali pertama saya dengar kata suruh anak berkawan dengan orang yang semayang. Banyak orang yang kata gitu, dan banyak orang yang kata, Ustaz, untung Ustaz dapat mak macam Ustaz, macam mak Ustaz. Saya syukurlah. Mak saya dah meninggal lama. Saya fikir macam tu ya. Saya cerita apa yang mak saya ajar saya. Mudah-mudahan mak saya dalam kubur dapat pahala bila orang lain pun buat. Macam tu lah. Dan mudah-mudahan kita pun dapat begitu bila kita dah masuk dalam kubur nanti. Sebagai bukti sayang kita kepada Nabi SAW, kita ajar anak kita supaya sayang Nabi, sayang sahabat, sayang tabi'in dan sebagainya. Mudah-mudahan bila dia membesar dalam keadaan cinta pada Nabi, kita baring dalam kubur ada benda-benda yang kita dapat, ada pahala yang telah kita dapat. Sebab kita telah mengajar dia berterusan buat amal ibadah tu, kita terus-menerus pula dapat pahala, insya-Allah. Jadi ini kerja kita. Soalan yang sangat baik sebenarnya, walaupun ambil masa 15 minit masa tambahan, tak ada masalah, kerana soalan sangat baik dan sangat relevan untuk kita semua, insya-Allah. Bagi siapa yang ada anak, relevan. Bagi siapa yang belum ada anak, relevan. Bagi siapa yang belum ada mak anak pun relevan. Siapa yang ada cucu pun relevan kan. Kalau cucu tak ada, anak tak ada anak makan, ada cucu makan, semuanya boleh kita praktikkan lagi, insya-Allah. Jadi ini semua insya-Allah relevan bagi kita semua. Jadi kita patut buat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum.
barang persoalan boleh diajukan dengan cara mendial nombor yang tertera di skrin masing-masing. Pada hari Jumaat pagi pukul 8 dekat rancangan Jumaat KPO. Itu je lah. Dan wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna fatihna qarabatana fi dinina ma'suf unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa faqihna ma tartadi wa nafa'ila karama wa rizqi kullu halalin da'ima. وأخذ أشياء لما نقضي بخير من أخبار كل شر ربنا واصلح لنا كل سؤال وأخير برضا منك العليم واجعلنا ربنا كل سجود قد أن تأتنا في من واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله على المصطفى من إلى الحج دعانا وقال كتاب فيه للناس الشفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى صحن مصالح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz. Demikian itu tuan ceramah bagaimana menilai diri kita sendiri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pastinya Rasulullah sayangkan umatnya. Soalan yang boleh dibuat umur, sejauh mana kita ada belas kasihan, sayang, cinta, asyik dan kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita hitung diri kita masing-masing. Marilah kita amalkan, tunjuk dan buktikan yang kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti zahirnya menampakkan dia sebagai seorang penganut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan, mengagungkan, menghayati dan juga mempertahankan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sengaja bercakap saja cintakan Nabi, sayangkan Nabi, tapi perbuatannya bercanggah dengan apa yang dia kata, bagaimana telah diuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz, insyaAllah kita masih ada peluang kembali sebelum akhir hayat kita, insyaAllah. Dan kita doakan seluruh yang hadir dan seluruh keluarga kita di rumah dan juga anak saudara karya kita semua lah. Mudah-mudahan tidak ada jalan lain untuk kita bahagia di akhirat melainkan dengan sunnah Nabi SAW. Wabillahi taufiq hidayah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.